محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Kita bersama-sama lagi diberikan oleh Allah SWT peluang, keizinannya dengan rahmat dan kesihatan kita mengikut kadar kesihatan yang Allah bagi kepada kita lah. Mungkin kita sihat tak sama macam sihat orang lain. Mungkin orang lain sakit tapi dia macam sihat. Allah bagi dia rezeki. Kita kadang-kadang kita tak sakit pun tapi macam orang sakit sebab Allah tak bagi kita rezeki dengan rasa seronok, rasa gembira, rasa ada peluang Allah bagi kat kita. Jadi segala perkara yang berkaitan dengan orang mukmin itu jadi cantik dan bagus. Tapi bagi orang mukmin yang tidak sempurna itu, banyak nikmat pun jadi kurang bersyukur, rasa tak cukup dan sebagainya. Semoga Allah bagi kita qanaah ataupun sentiasa cepat untuk bersyukur dan menerima segala apa yang Allah bagi kepada kita dengan hati yang redha dan terbuka. Dalam waktu yang sama kita tidak dibolehkan untuk berada di dalam keadaan susah, berada dalam keadaan ujian, sehinggalah kita ini semestinya dan sepatutnya untuk memohon sentiasa daripada Allah Ta'ala supaya alihkan segala kesusahan, segala ujian itu daripada kita. Allah bagi ujian bukan nak suruh kita duduk dalam tu. Kita jatuh dalam longkang bukan kena duduk dalam longkang je, help me. Itu pun nak minta tolong juga, bukan. Bangun. Bangun, minta tolong daripada Allah Ta'ala. Allah suka orang yang minta tolong, minta dekat dia, tanya dia, berdialog dengan dia. Maka itulah pertalian yang kukuh dan rapat kita dengan Allah SWT. Tidak ada perantaraan di antara kita dengan Allah SWT. Dialah yang menjadikan kita akan kembali kepada dia. Semoga Allah jaga kita. Semoga Allah bagi kita sentiasa berada dalam masa-masa yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah SWT. Sesi ini kita pergi kepada kitab Al-Kabair. Al-Kabairu. Dia punya plural, dia punya singular adalah kabiratun. Kabiratun, dia punya plural kabairun. Kabair, okey. Dia bukan kabair tapi kabair. Ada mat sikit dekat ba itu, jadi panjang. Kabair. Jadi nama kitab ni Al-Kabair. Dia letak makrifah alif lam makrifah ataupun dalam bahasa Inggerisnya the kabair, okay, the big sin, okay, the big sins, ada s, ada plural. Jadi itulah kitab kita. Sebenarnya kalau sebut tentang Riyadhus Salihin, Hadis 40, kita biasa dengar dan kita biasa sebut, tapi kitab-kitab yang macam ni mungkin kita biasa dengan kita baca buku terjemahan dekat depan tu dosa-dosa besar. Jadi kita mungkin tak biasa dengan sebutan itu. Jadi bila orang-orang yang belajar ni, kita kena sentiasa biasakan nama-nama kitab yang bahasa Arab tu sekurang-kurangnya lah. Tak apa, tak ada masalah, bukan jadi kewajipan, tetapi cara kita belajar tu begitulah. Al-Kabair, dosa-dosa besar. Alhamdulillah buku saya pun dah sampai. Saya beli buku yang sama juga. Bukunya saya ingatkan besar, rupanya comel je. Saya tengok dah tua-tua ni, tengok ya Allah tulisannya agak sebenarnya kecil bagi saya sebab saya memang ada rabun sikit, jadi saya tak pakai spek. Agak ada kedegilan tu kan, denial tu. Tapi tak apa, masih boleh baca. Dan buku ni sebenarnya saiz dia kecil je sebenarnya. Saiz lebih kurang B5. Saiz lebih kurang B5. Bila nak baca tu kena genyit mata sikit lah. Genyit mata kat kitab tak apa, jangan genyit mata dekat orang lain. Boleh genyit mata sikit, kecilkan mata sikit tu dan boleh baca. Alhamdulillah kitab ni tidaklah kecil mana pun. Dan saya tengok kitab ini, saya risau sebenarnya pada awal ni, saya risau, saya takut tersilap bagi pilihan ataupun tersilap bagi cadangan. Tetapi selepas membaca sedikit tentang muqaddimah, dan dia declare dan dia kata memang ini kitab yang diterjemah daripada kitab yang ditahqiqkan, yang dah dikemaskinikan, yang dah diteliti oleh Muhyiddin Misto. Jadi dia sama sahaja lebih kurang dengan kitab yang saya letak dekat skrin, saya share dekat skrin ini. Cumanya mungkin ada
dekat kitab yang saya share ini adalah lebih panjang lagi sebab kitab ini dia tidak memasukkan takhrij secara spesifik. Takhrij itu maksudnya takhrij hadis. Maksudnya klasifikasi hadis mengikut sumber-sumber rujukan keseluruhan yang diperolehi daripada oleh Muhyiddin Mistu itu sendiri. Jadi kitab ini dia nak buat light reading materials, bahan bacaan ringan tapi bersumberkan kepada dalil yang sahih, dan memang dia bagi tahu dalam mukadimah dia akan letakkan sumber-sumber klasifikasi hadis secara ringkas lah, maksudnya lebih kurang macam tu. Dia kata macam tu, tapi bila saya tengok dia ringkas lah. Compare dengan kitab yang saya share tu, nanti tuan-tuan dan puan-puan jemaah muslimat boleh nampak macam mana sebenarnya takhrij yang besar, yang penuh tentang hadis itu. Tapi tak apa, bila saya tengok buku ni alhamdulillah saya tengok okey, dan type setting dia, page setting dia pun agak, saya rasa pada saya dia agak menarik dan agak okey alhamdulillah. Saya tengok kemas, okey. Paragraf setting pun, perenggan-perenggan pun orang kata apa, sesuai alhamdulillah. Dan bahasanya pun saya nampak moden, dan dia bukan terjemahan bahasa Indonesia. Dia terjemahan bahasa Melayu moden. Penterjemah dia lebih kurang ada 4 orang lujnah penterjemah dia. Lujnah penterjemah dia saya tengok dekat sini ada 4 orang. Ada 4 orang lujnah penterjemah dia. Saya tengok ada 4 orang. Ya, ada 4 orang. Jadi insya-Allah buku ni pun dah diteliti, insya-Allah boleh digunakan. Siapa-siapa yang ada kelapangan dan ada rezeki sikit boleh beli kitab ni untuk memudahkan cara kita membaca dan buat rujukan dan conteng-conteng sebagai satu usaha kita memahami ilmu agama, insya-Allah. Okey, hari ni kita cuba masuk kepada bab ataupun dosa besar yang kedua daripada 76 dosa-dosa besar yang dihimpunkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Kalau siapa yang ada kitab 70 dosa besar tu, ada kemungkinan, maksudnya kalau dalam kitab yang dimiliki oleh tuan-tuan dan puan-puan yang ada 70 saja dosa besar, ada kemungkinan itu adalah kitab yang disandarkan kepada kitab yang tidak sahih sandarannya kepada Imam Az-Zahabi. Dan kemungkinan juga dalam kitab-kitab itu ada hadis-hadis yang daif dan maudhu' juga, sebab dia ada polemik sikit tentang kitab ini selepas beberapa ulama meneliti dan melihat kembali, dan mereka kebanyakannya mereka menggunakan kitab dan versi yang ditahqiqkan oleh Muhyiddin Mistu, ulama daripada Syria ni. Okey, jadi insya-Allah kita masuk kepada dosa besar yang kedua, dan saya tengok dosa besar yang kedua ni pembahasan dia kalau nak baca laju je, baca macam bacaan biasa, dia jadi laju lah, mungkin boleh habis dalam sesi hari ni. Tapi saya tengok banyak pembahasan dia, hadis-hadis dia pun banyak juga pada saya. Maka untuk mendapatkan manfaat yang lebih, kita cuba untuk baca sesantai mungkin, okey. Jangan kejar-kejar supaya kita dapat absorb, dapat fahami, dapat hadam apa yang nak disampaikan. Sebab dia terlibat dengan ayat Quran yang perlu kepada sedikit tafsiran, yang kita tak nak tafsir orang memahami ayat Quran ni hanya daripada terjemahan. Terjemahan boleh, tetapi itu untuk very begin, maksudnya permulaan sangat-sangat. Tapi bagi jemaah-jemaah yang ada dalam ni, saya yakin terjemahan tu bukan standard kita dah dekat sini. Okey, maksudnya kita dah pergi beyond, atas sikit daripada terjemahan, pergi kepada tafsir-tafsir ringkas, contohnya Jalalain ataupun tafsir As-Sa'di ataupun Al-Baghawi. Mungkin tidak lagi lah sampai kepada tafsir Ibn Kathir, At-Tabari, Qurtubi, Tahrir wa Tanwir dan sebagainya, kita tafsir yang besar itu, kecuali dengan guidance ataupun bimbingan daripada para asatidzah, insya-Allah. Dosa besar yang kedua adalah membunuh manusia. Membunuh manusia. Dia tidak termasuk lagi dalam membunuh diri sendiri. Dalam membunuh diri sendiri dia ada bab lain, insya-Allah. Tapi sekarang kita bercakap tentang membunuh manusia. Qatlun nafs, membunuh manusia. Allah Subhanahu taala berfirman, Imam Az-Zahabi rahimahullah meletakkan ayat ini sebagai ayat yang pertama di dalam bab ini. Allah kata apa? Menukilkan, meletakkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 93. Allah kata,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Allah kata siapa-siapa dan sesiapa dan barang siapa yang membunuh dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin. Okay. Dekat sini seorang mukmin. Nanti kita akan jumpa boleh ke bunuh orang bukan mukmin. Jadi itu perbahasan dia. Kalau kita baca literal saja, Allah kata wa may yaqtul mu'minan. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin saja. Maka kalau orang belajar Quran setara ni saja, belajar secara literal saja, melihat terjemahan Al-Quran dan dia kata kita bolehlah bunuh orang bukan Islam. Itu sebab kadang-kadang bila berlaku rasism, perkauman, banyak orang yang hanya berpandukan kepada dalil-dalil yang sahih, dalil betul daripada Al-Quran tapi secara literal, tidak memahami benda itu secara holistik, tidak bergantung kepada tafsir yang datang daripada hadis juga, tidak melihat ayat-ayat Quran yang lain secara holistik, maka dia akan senang untuk melayan kemarahan dia yang tanpa asas itu. Bukan kemarahan tak ada asas, kemarahan ada asas, tetapi kemarahan yang melampau yang mana dia mungkin tercampak dan tergelincir dalam dalam plot cerita yang tidak ada kewajarannya sebagai seorang Muslim dalam konteks bertindak dengan baik. Allah kata dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja muta'ammidan fajazauhu jahannam, maka balasan untuknya adalah neraka jahannam khalidan fiha. Pertama neraka jahannam Allah sebut dalam tu. Yang kedua khalidan fiha. Kalau sekadar sebut neraka jahannam pun satu tempat yang memang dah tahu dah teruk sangat-sangat, sakit sangat-sangat, seksa sangat-sangat. Apatah lagi Allah tambah lagi dalam ayat Quran tu, Allah kata apa? Khalidan fiha. Apa dia makna dia? Kekal di dalamnya. Tak cukup dengan itu, Allah nak letakkan lagi, nak tekankan lagi tentang orang membunuh orang mukmin dengan sengaja ini. Allah tambah lagi. Allah kata apa? Wa ghadiballahu alaihi. Allah marah. Allah marah ke atas orang ini, ke atas orang yang membunuh orang lain dengan sengaja. Dalam tafsiran untuk melengkapkan tafsirannya, membunuh seorang mukmin dengan sengaja, tanpa hak, tanpa sebab. Allah marah ke atasnya. Allah murka ke atasnya. Kita fikir kadang orang tak cakap dengan kita pun, orang marah dengan kita, kita susah hati dah, tapi kadang-kadang kita tak rasa Allah marah dekat kita. Allah marah kat kita. Bila Allah sebut lagi dalam ayat ni tentang orang membunuh, Allah marah ke atasnya. Selepas Allah sebut jahannam, selepas Allah sebut kekal di dalam neraka, Allah tambah Allah marah dan murka ke atasnya. Wa la'anahu. Allah apa? Allah laknat dia. Marah satu tingkatan, murka. Melaknat dia melebihi daripada marah lagi. Implikasi daripada marah tu Allah laknat lagi. Allah ambil keberkatan, Allah ambil rahmat, Allah tak bagi segala benda yang baik-baik kepada dia. Allah laknat, Allah keji dia. Dalam ni dia kata Allah melaknatnya. Lepas tu apa lagi Allah kata? Ada 5 benda kat sini. Kalau kita baca ayat Quran macam ni je sekali lalu, kita boleh baca terjemahan. Tapi kita tak mampu nak justifikan kenapa dan apa implikasi orang yang dikatakan membunuh secara sengaja, membunuh mukmin secara sengaja. Himpun satu-satu, tulis satu-satu, listkan satu-satu, kita akan nampak besarnya dosa membunuh orang mukmin dengan sengaja. Mungkin kita kata membunuh ni adalah takkan kita nak bunuh orang. Dia macam jauh daripada kita. Kita mungkin rasa macam tu. Tapi mungkin dia tak jauh dengan orang-orang yang biasa buat kerja jahat, buat kerja membunuh. Jadi kita kena ingat, walaupun benda tu mungkin tidak berkaitan dengan kita, tapi dia tidak mustahil berlaku pada kita.
dan dia telah berlaku pada tangan banyak orang di luar sana. Kalau ianya tidak berkaitan dengan kita, kita kena buat kerja untuk bagi tahu kepada orang lain. Kena tekankan kepada orang lain tentang besarnya dosa membunuh orang mukmin dengan secara sengaja. Yang kelima, Allah kata apa? Wa a'adalahu 'adzaban 'azima. Dan Allah sediakan baginya azab yang besar, azab yang maha besar. Azaban 'azima. Kabira besar juga, 'azima ni lebih besar daripada kabir. Lebih kurang macam itulah. Makna sebab kabira maknanya besar juga, 'azima pun besar juga, tapi dia lebih menampakkan besarnya itu dalam komposisi yang lebih banyak dan macam-macam lagi. Sebab Allah kata apa? Allah kata wa a'adalahu. Allah menyediakan baginya azab siksa yang sangat besar. Kalau duduk dalam neraka saja, api sahaja tu pun, ya Allah, kita terkena exhaust motor, terkena mancis, kita terkena api sikit, nak pelekat api bakar dekat plastik, bakar dekat getah, terkena sikit titisan yang panas itu pun kita dah menjerit dah, kita dah sakit dah rasa. Ini Allah sebut lagi selain daripada Jahannam itu ada, yang pertama kita kira balik, Jahannam kekal dalamnya, Allah murka dan marah, Allah laknat, Allah sediakan baginya azab yang maha besar, azab yang sangat besar. Ada lima justifikasi, ada 5 sebab, ada 5 benda yang kita kena tekan, kena ingat. Dan kalau kita bercakap tentang membunuh orang mukmin dengan sengaja, jangan lari daripada ayat ini. Sebahagian daripada ayat, lagi banyak ayat dekat sana yang Allah sebut tentang membunuh. Dan kita tengok seterusnya apa yang Imam Az-Zahabi bawa mari lagi. Ada banyak ayat Quran sebenarnya, tapi Imam Zahabi pilih beberapa ayat. Sebab ini bukan kitab tafsir, ini kitab menceritakan tentang, dia nak listkan, dia nak kira dan menyebut tentang dosa-dosa besar. Dia kata, Allah kata lagi dalam Al-Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhab يضاعف له العذاب يضاعف له العذاب. Saya nak tengok balik. Okey. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Kalau kita tengok terjemahan ayat ni, Allah kata apa? Dan juga mereka yang tidak menyembah sesuatu pun bersama-sama dengan Allah. Maksudnya tidak mensekutukan Allah, tidak mensyirikkan Allah SWT dalam mereka menyembah Allah SWT. Satu. Yang kedua, Allah kata wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka yang tidak membunuh manusia yang mana mereka diharamkan oleh Allah SWT untuk membunuhnya kecuali dengan hak, kecuali dengan sebab, kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan justifikasi syarak. Okey, itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, Allah kata dan mereka yang tidak berzina. Dan mereka yang tidak berzina atau melakukan persetubuhan dengan dalam konteks yang haram, tidak halal. Ini 3 jenis manusia. Tapi ayat ni Allah bermula dengan dan mereka yang tidak. Nampak mereka yang tidak. Sebenarnya ayat ini adalah bersambung daripada ayat yang 67, 66, 65. Kalau kita tengok ayat 67, ayat yang sebelum tu, Allah kata apa? Allah kata walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Ayat yang sebelum tu Allah kata apa? Banyak lagi Allah kata sebut dalam tu, walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Ini cerita-cerita yang Allah nak ceritakan tentang orang-orang yang
mempunyai ciri-ciri hamba dan penyembah-penyembah Allah yang Rahman. Sebab ayat 63 Allah sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Lepas tu barulah baca sampai ayat tu, ayat 66, 65, 66, 67. Dan Allah teruskan juga sampailah ayat 68 yang kita baca tadi ni. Itu sebab dia mulakan dengan walladzina la yad'una. Maksudnya Allah nak sambung lagi ciri-ciri orang-orang yang beriman, orang-orang yang menyembah Ar-Rahman, menyembah Allah. Ini apa dia? Ciri-ciri mereka adalah mereka tidak menyembah Allah SWT, tidak minta daripada Allah SWT bersama-sama dengan Tuhan yang lain. Maksudnya tidak mensekutukan Allah SWT. Tidak membunuh manusia yang tidak tanpa sebab. Tidak berzina. Itulah ciri-ciri orang-orang yang menjadi orang-orang yang ibadur Rahman. Yang menyembah Allah SWT yang Rahman. Ujung tu baru Allah sebut wa man yaf'al dhalika yalqa athama. Siapa-siapa yang buat, siapa-siapa yang menyembah Allah, mensyirikkan Allah SWT, siapa-siapa yang membunuh manusia tanpa hak, siapa-siapa yang berzina, maka dia telah buat satu perkara yang membuatkan dia mendapat dosa. Mendapat dosa. Sesiapa yang melakukan demikian, dia akan mendapat balasan dosanya. Okey. Yudha'af lahul azab. Azab siksaan itu akan ditambah, akan digandakan, pada mereka itu pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Mereka akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina. Dalam keadaan hina. Okey. Allah sebut selepas itu ayat 70. Barulah Allah tutup ketiga-tiga ayat tadi ni, ketiga-tiga dosa tadi ni yang kalau dibuat ini Allah bagi pengecualian. Allah bagi exception. Allah bagi pengecualian. Syaratnya apa? Illa man taba. Kecualilah mereka yang bertaubat. Wa amin, dan juga beriman. Sebab dia dah masuk, dia dah hampir kepada kekufuran. Dan Allah sebut orang syirik itu memang kufur lah. Orang syirik tadi itu memang kufur. Tetapi Allah meletakkan membunuh manusia, berzina itu dalam satu ayat dengan syirik. Letak selepas syirik. Zina itu selepas membunuh manusia tanpa hak. Membunuh manusia tanpa hak itu diletak selepas syirik, maka dosa-dosa yang besar. Na'udzubillah, moga Allah jaga kita sangat-sangat. Allah jaga kita sungguh-sungguh. Moga kita pun selalulah kena kuat, kena berdoa kepada Allah SWT supaya kita terpelihara daripada segala perkara ni. Allah bagi tahu kata, illa man taba, kecuali bagi mereka yang bertaubat. Taubat di sini adalah taubat nasuha. Dia bukan hanya dengan berzikir, yang kita berzikir banyak-banyak, yang dosa terhapus dosa sebelum itu, terhapus dosa sekemudian, walau sebanyak buih di lautan, itu untuk dosa-dosa kecil. Itu untuk dosa-dosa kecil. Tapi dekat sini dosa-dosa besar, mesti bertaubat. Lepas tu dekat sini diletakkan beberapa perkara yang mana ulama istimbat hukum bahawa ini di antara syarat untuk taubat nasuha. Wa amana, beriman, wa amila amalan salihah, dan mereka itu beramal dengan amal-amal salih. Meneruskan diri dengan beramal salih, meninggalkan perkara yang tidak baik, itu adalah menjadi salah satu syarat kepada taubat nasuha. Maka mereka itulah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, dan mereka itulah yang mana Allah menukarkan dan menggantikan bagi mereka itu kejahatan-kejahatan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Dengan syarat apa? Dengan syarat bertaubat. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan bagi Allah SWT itu, dan Allah SWT itulah Maha Pengampun, Maha Pemaaf dan juga Maha Penyayang dan Pengasih. Itu yang Allah sebut di dalam ayat ini, nak menunjukkan bahawa dosa besar itu di antaranya adalah membunuh manusia tanpa sebab, membunuh manusia tanpa hak, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syarak,
Imam Az-Zahabi buat mari lagi satu ayat lain dalam surah Al-Maidah ayat 32. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a. Faka'annama qatalan nasa jami'a. Ayat ni ada lagi di ujungnya, ada lagi di ujungnya bila Allah kata apa? Ayat ni sebenarnya ayat yang diturunkan kepada Bani Israel, kepada Bani Israel, tetapi ianya terpakai kepada orang Islam juga. Bila Allah kata di dalam ayat Quran, surah Al-Maidah ini ayat 32, ayat yang penuhnya adalah apa dia? Min ajli dhalika katabna ala Bani Israel annahu, ini cerita tentang Bani Israel. Allah fardukan, Allah syariatkan ke atas Bani Israel juga tentang membunuh ni sama je. Man qatala nafsan bighairi nafsin, siapa-siapa yang membunuh satu manusia tanpa sebab, tanpa hak, tanpa alasan yang membolehkan untuk membunuh, au fasadin fil ardi, atau kerana mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seperti itu jugalah mereka itu membunuh manusianya secara keseluruhan. Dan Allah sebut kat ujung kat ayat selepas itu, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa yang menghidupkannya, maksudnya tidak membunuh, faka'annama ahyan nasa jami'a, seperti maka mereka itu seumpama mereka yang telah menghidupkan manusia secara keseluruhannya. Walaqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dhalika fil ard la musrifun. Itu ayat yang penuh tentang ayat yang kita sedang baca ini. Jadi ulama-ulama kata bagaimana pula kalau bunuh seorang macam membunuh orang ramai? Dengan sebab bila orang itu membunuh orang dengan sengaja tanpa hak, sebenarnya itu satu gambaran menunjukkan hatinya itu keras. Hatinya itu seolah-olah mengizinkan untuk semua jiwa di atas muka bumi ini halal untuk dibunuh. Itu di antara pendapat ulama dalam tafsir Ibn Kathir. Boleh tengok dalam tafsir Al-Qurtubi, kita silap saya tadi, boleh tengok apa yang dimaksudkan dengan mereka itu seperti mana mereka membunuh manusia seluruhnya. Tengok dalam tafsir As-Sa'di. Saya tengok dalam tafsir As-Sa'di. Dia kata apa? Li'annahu laysa ma'ahu da'in yad'uhu ila at-tabyin wa annahu la yaqdumu 'ala al-qatl illa bil haqq. Falamma tajarra'a 'ala qatl an-nafs allati lam tastahiq al-qatl ulima annahu la farqa 'indahu baina hadha al-maqtul wa baina ghairihi. Dia kata apa? Kerana orang yang macam ni, orang yang membunuh orang tanpa sebab, tanpa hak ini, dengan sengaja, dia ni seolah-olah macam tak cari sebab kenapa dia nak kena bunuh. Dia tak ada sebab, dia hanya bunuh. Tak ada sebab yang syarak, tak ada sebab yang kuat, tak ada sebab yang munasabah kenapa dia boleh bunuh orang. Okey? Dia pula pergi membunuh dengan keadaan sengaja. Ulama kata, As-Sa'di kata, dalam tafsir dia kata falamma tajarra'a, bila seseorang itu dah sampai tahap itu, sesungguhnya dia kata pada diri orang yang macam tu, pada pemikiran orang yang macam tu, sebenarnya tak ada beza dah di antara orang yang dia bunuh tadi tu dengan orang lain yang dia belum bunuh. Faham tak? Kalau dia bunuh tanpa sengaja, itu lain cerita. Mungkin dia terbunuh ataupun dia marah sangat ke orang ni, tapi orang lain dia tak marah. Tapi kalau orang itu membunuh dengan sengaja tanpa sebab, maka dalam hati, dalam jiwa dia, dalam pemikiran dia, dia memahami bahawa diri dan nyawa orang itu tidak berguna dan tidak ada harga lagi. Dia boleh bunuh je tanpa sebab. Itu yang ulama sebut. Apa yang Allah kata? Faka'annama qatalan nasa jami'a. Seperti mana dia tu membunuh orang keseluruhan. Dia bunuh, walaupun dia bunuh seorang, hukum dia di sisi Allah SWT, dia dah macam bunuh orang ramai. Dah bunuh ramai orang. Okey? Tengok kalau ada soalan kat sini, ayat apa? Kejap, internet saya okey tak? Okey, jelas. Okey kan? Allah, Jelas. saya tertinggal banyak ni. Ayat apa tu Nik Som? Puan Nik Som?
Okey, ayat Furqan. Okey, dah ada orang tegur kan. Saya minta maaf terlambat pula tengok. Sebab dalam sebab ada mungkin yang tak sampai lagi kitab itu mungkin ni lah. Cuma dalam yang screen yang saya share tadi tu dah ada dah dia punya okey, tak ada soalan. Okey. Kalau tengok dekat sini ayat yang sedang kita baca ni, yang sekarang kita baca ni adalah wa man qatala nafsan bighairi nafsin, ni ayat surah Al-Maidah ayat 32. Surah Al-Maidah ayat 32. Lepas tu kita terus lagi dengan ayat Al-Quran yang Imam Az-Zahabi bawa lagi. Bawa lagi. Tadi cerita tentang membunuh manusia secara sengaja, ayat yang sebelum tu membunuh orang mukmin dengan sengaja. Yang ini Allah mari ayat lagi, Allah sebut lagi dalam satu ayat dalam surah At-Takwir. Dalam surah At-Takwir, saya highlight sikit supaya jelas. Dalam surah At-Takwir ini cerita tentang apa? Cerita tentang anak-anak perempuan yang dibunuh hidup-hidup. Yalah, dibunuh hidup-hidup ni memanglah kalau hidup baru dibunuh, kalau mati tu kita tak bunuh dah. Maksudnya ditanam hidup-hidup. Makna dia begitu. Bukan dibunuh hidup-hidup. Dibunuh. Kadang-kadang kita kadang silap cakap juga. Dia dibunuh hidup-hidup. Dibunuh, tak tahu ataupun saya yang silap. Tapi saya macam pernah dengar kalau orang kata dibunuh hidup-hidup tu macam tak kena lah. Sebab memang dibunuh tu orang yang hidup. Tapi ditanam hidup-hidup itu, dibakar hidup-hidup, itu maksudnya dia membawa kepada satu tindakan, satu perbuatan terhadap satu jiwa yang sedang hidup dengan satu seksaan yang membawa kepada kematian. Surah At-Takwir ini Allah kata apa? Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang ditanam hidup-hidup itu ditanya, ada riwayat yang membaca bukan dengan wa idzal mau'udatu su'ilat. Ada riwayat yang membaca dengan bacaan yang lain. Dengan bacaan, kalau tengok dekat sini dekat dalam tafsir Ibnu Kathir, dalam tafsir Ibnu Kathir, bukan dalam tafsir Ibnu Kathir, di dalam tafsir Al-Qurtubi kalau tak salah saya. Al-Qurtubi ke apa, saya ada baca sebenarnya. Tentang bacaan At-Tabari, kita tengok At-Tabari. Okey. Dibaca, ada juga ayat ini dibacakan bukan dengan wa idzal mau'udatu su'ilat. Makna dia dekat sini, dan apabila anak-anak perempuan yang dibunuh itu ditanam hidup-hidup itu, ditanya. Maksudnya anak-anak itu yang ditanya. Itu salah satu bacaan dan itulah bacaan yang kita baca dalam riwayat Hafs an Asim. Okey. Tapi ada juga dalam tafsir At-Tabari ini, Imam At-Tabari dia kata apa? Ulama-ulama yang membaca qurra, para pembaca Al-Quran, para ulama dalam bab qiraat, Abu Duha Muslim bin Subaih contohnya, dia baca dengan wa idzal mau'udatu sa'alat. Wa idzal mau'udatu sa'alat bi ayyi dhanbin qutilat. Ada juga kejap lagi, siapa yang baca? Abu Duha. Jadi itu di antara yang membaca dengan sa'alat. Maknanya ada yang baca dengan sa'alat. Wa idzal mau'udatu sa'alat. Maknanya kalau yang kita baca wa idzal mau'udatu su'ilat, orang kanak-kanak itu yang ditanya. Bi ayyi dhanbin qutilat, dengan sebab dosa apa dia dibunuh. Jadi budak itu yang ditanya. Tetapi kalau baca dengan riwayat Abu Duha Muslim bin Subaih ini dia kata wa idzal mau'udatu sa'alat. Maksud, dan apabila kanak-kanak yang ditanam hidup-hidup itu bertanya. Dia pula tanya. Jadi ini kedua-duanya diterima. Itu khilaf dari segi qiraat, tapi yang masyhurnya wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan apabila kanak-kanak yang ditanam hidup-hidup itu ditanya, dengan sebab dosa apakah mereka itu
dibunuh. Maka nak ceritanya di akhirat nanti akan ditanya. Sama ada kita yang na'udzubillah, orang yang dibunuh itu ditanya oleh Allah SWT. Dan ada juga ayat Quran qiraat yang membaca dengan yang dibunuh itu akan bertanya kenapa dia dibunuh. Maksudnya ada penghakiman di dalam situasi hari akhirat nanti nak menunjukkan dosa ini bukan satu dosa yang kecil. Satu dosa yang besar, membunuh anak-anak kecil ini. Kalau ikut sejarahnya, kenapa mereka ini membunuh anak-anak kecil ini? Anak-anak kecil ini bukan anak-anak lelaki sahaja, bukan termasuk dengan anak-anak lelaki. Mereka membunuh anak-anak perempuan. Mereka. Ada yang diceritakan dalam satu tafsir, dia kata orang-orang perempuan pada zaman jahiliah ni bila dia beranak, bila dia mengandung dah dekat due date dia, EDD, expected due date, mereka akan korek lubang. Itu cerita yang diceritakan. Mereka akan korek lubang, kalau lahir itu perempuan terus dia letak dan tanam. Dan kalau yang lahir itu adalah lelaki, dia akan habasathu. Dia akan tahan dan dia akan bawa oleh rumah lah. Jadi kalau ikut kita tengok senario sosiologi keadaan masyarakat Arab pada ketika itu, mereka ni hidup, sebenarnya bukan semua anak perempuan dibunuh. Kalau ikut kita kadang-kadang bila kita kata semua anak perempuan dibunuh, kalau semua anak perempuan dibunuh, tak adalah orang perempuan dekat zaman jahiliah. Sedangkan zaman jahiliah kita tahu bahawa ramai juga perempuan. Dan dengan sebab itu jugalah berlakunya pelacuran kehidupan yang teruk pada zaman jahiliah itu. Jadi bila kita tengok balik, sebenarnya bukan semua perempuan, bila baca sejarah sebenarnya bukan semua perempuan itu dibunuh. Bukan semua anak perempuan dibunuh. Terutama anak-anak perempuan di kalangan bangsawan tidak dibunuh. Perempuan-perempuan dalam kalangan bangsawan tidak dibunuh. Yang dibunuh ini adalah, di antara sebabnya adalah takut, sebab orang perempuan pada zaman jahiliah ini, dia punya hierarki dia punya status dia teruk sangat-sangat. Sebab dah jadi tahap, kita kata yang bahasa yang agak kasar adalah jadi pemuas nafsu, jadi tidak ada nilai di kalangan mereka, sampailah Islam datang dan mengangkat martabat wanita, bagi mereka tutup aurat, jaga kehormatan mereka, bagi mereka hak-hak yang sepatutnya. Ada hak-hak yang sama dengan orang lelaki, ada hak-hak yang tidak sama dengan orang lelaki. Hak untuk hidup sama je lelaki dengan perempuan, hak untuk makan sama je lelaki dengan perempuan. Cuma adalah hak-hak, contohnya tak bolehlah dedah aurat dan sebagainya. Itu pun atas justifikasi nak memelihara kehormatan wanita itu sendiri. Maka pada zaman itu, anak-anak perempuan ini dibunuh dengan sebab di antaranya takut malu mak ayah. Sebab anak perempuan ini kebiasaannya orang-orang yang bawah-bawahan, bukan bangsawan ini, dia akan jadi pelacur, dia akan jadi orang kata apa, jadi bahan pemuas nafsu dan sebagainya. Itu pada ketika itu. Yang keduanya di antara riwayat juga menyebut adalah ditakuti kefakiran. Sebab kalau banyak sangat termasuk anak perempuan ni, sebab tadilah. Dan bila dibiarkan anak perempuan ni hidup pun, dia kata takut membuatkan kefakiran, ataupun disebabkan mereka tak ada duit, mereka akan bunuh. Okey, yang kedua. Lepas tu yang ketiga, nilai ataupun diceritakan juga, yang pernah baca juga, adalah seolah-olah macam sial. Dia kata macam ini pandangan-pandangan dan persepsi-persepsi masyarakat jahiliah terhadap wanita-wanita. Itu sebab bila bercakap tentang hak-hak wanita, bila bercakap tentang perempuan muslimah, Islamlah satu agama yang datang dan menjaga segala-gala kehormatan. Letak elok-elok, tutup, bagi pakai hijab, nilai-nilai dan orang kata apa, harga diri wanita itu dijaga sungguh-sungguh. Dia tidak sama macam agama-agama lain dan juga zaman jahiliah itu sendiri. Itu sebab melihat kepada kenapa dia dibunuh itu, kita tengok senario pada ketika itu, sehinggalah kita faham ayat-ayat Al-Quran dan kita faham sejarah-sejarah yang berlaku pada zaman sebelum kedatangan Islam, dan ada lagi yang berlaku pada zaman Nabi dah lahir pun, sebelumlah Nabi itu dilantik menjadi Rasul dalam wahyu yang pertama dan kedua itu.
Maknanya anak perempuan tak betul, mana ada anak Umar seorang je. Ini pun riwayat banyak lah. Nanti dia sebenarnya ada banyak cerita lah tentang sejarah-sejarah ni kan. Sama juga macam kita nak mengangkat sangat-sangat. Kadang-kadang kita mengagungkan Nabi SAW mesti dengan fakta. Mesti tidak melampau. Mestilah dengan cara yang sebenarnya. Sebab cerita tentang Nabi, contohnya, contoh. Cerita tentang, itu dah sebut dah kot dalam kuliah sejarah itu kan, Rahim Makhtum, cerita tentang api biara Majusi terpadam dengan kelahiran Nabi dan sebagainya. Sebenarnya riwayat itu tak kuat pun. Kalau Nabi lahir pun, kalau tak terpadam pun api dekat biara Majusi itu, Nabi tetap lahir. Nabi tetap sudah dipilih oleh Allah SWT. Dia bukan mulia dengan terpadamnya api. Itu kena faham. Dia bukan mulia dengan runtuhnya 14 tiang dekat Roman itu, dekat Rom itu. Nabi bukan agung, Nabi bukan bernilai, Nabi bukan hebat, Nabi bukan satu susuk tubuh yang nak kena ada benda lain baru dia jadi mulia. Tak, dia diangkat dan dipilih oleh Allah SWT, itu dia jadi mulia dengan sebab itu. Sama juga dengan Nabi bila dilahirkan dikatakan sudah berkhitan contohnya. Itu pun riwayat yang tidak kuat, sedangkan Abdul Muttalib, tok dia sendiri yang khitankan dia pada hari ke-7 seperti mana orang Arab buat. Sebab di kalangan orang Arab, persepsi dan pandangan orang Arab, kalaulah seseorang itu lahir dalam keadaan sudah berkhitan, dia dikategorikan disable, dikategorikan sebagai cacat. Itu pendapat-pendapat ahli sirah tentang perkara itu selepas ditelusuri, terutama yang disebut oleh Mubarak Furi dalam kitab Rahim Makhtum. Jadi itu cerita-cerita yang sampai dekat kita, yang cerita yang tidak sahih, yang tidak ada dalil dan sanad yang betul, maka kita boleh tinggalkanlah. Kita mengagungkan Nabi dengan sebab dia tu hebat, dia tu Al-Amin, dia tu dipercayai, akhlak-akhlaknya tidak sama. Dia remaja, dia sempat remaja dan dia ada tempoh remaja, dia duduk dekat dalam masyarakat Arab. Tetapi dia tidak menyembah selain daripada, dia tidak menyembah berhala-berhala. Dia tidak berzina, dia tidak cakap kotor, dia tidak cakap bohong. Dia sentiasa menjadi tumpuan kepada orang-orang dekat Mekah. Orang-orang fukara contohnya datang dekat dia, bersembang, berdialog, bercakap dengan dia, mendapatkan nasihat. Ini Nabi, walaupun dia sebelum diangkat menjadi Rasul. Maka cerita tentang bunuh anak perempuan, Omar bunuh anak perempuan ni, kalau ikut riwayat Omar ada seorang je anak perempuan, Hafsah bin Umar, binti Umar. Hafsah binti Umar, itulah seorang anak dia. Jadi riwayat kata, dulu ada satu riwayat kata Nabi tengok dia, Nabi atau sahabat tengok dia kejap gelak, kejap menangis. Bila ditanya, ma'abkaka wa ma'abhaka, apa yang membuatkan kamu menangis dan apa yang membuat kamu senyum. Wallahualam, saya dah pernah cek dah riwayat tu, seingat saya tak jumpa juga. Dan bila dia jawab, dia kata, aku gelak sebab aku pernah buat Tuhan daripada biskut ke daripada tamar gitu. Kemudian bila aku lapar, aku makan Tuhan aku. Itu yang membuatkan dia gelak, dia kata. Dan aku menangis sebab aku pernah macam bunuh tu lah, cerita bunuh anak perempuan dia tu lah. Jadi cerita ini setelah ditelusuri tidak sahih. Wallahualam, kalau ada riwayat yang dijumpai oleh para jemaah di luar sana yang kata riwayat itu sahih, boleh buat datang dekat saya, betulkan saya akan minta maaf dan kita tengok, kita akan menerima riwayat itu kalau riwayat itu sahih. Setakat ini tidak ada riwayat yang sahih tentang cerita itu. Wallahualam. Semasa zaman Firaun, anak lelaki yang dibunuh, ya, itu beza dia. Sebab masa tu Firaun takut orang menyaingi kuasa dia. Itu cerita Firaun kan. Firaun ni cerita dia kalau ikut beribu zaman daripada kalau ikut ratus-ratus, itu time frame dia saya tak pasti berapa, tapi lama jauh lah zaman Firaun tu. Nabi Musa, Nabi Isa sampailah cerita dekat area Mekah ini. Jadi tempoh masa itu agak jauh. Cerita tentang golongan Bani Israel, cerita tentang golongan Arab, Jahiliyah dan sebagainya. Maka pada ketika itu, sebab senario dan sosiologi Firaun masa tu lain cerita dia. Sebab dia mengaku Tuhan, tak nak orang jadi Tuhan macam dia juga. Tapi cerita di kalangan orang Arab ni, mereka percaya kepada Allah. Itu sebab nama Abdullah bin Uraqi, mereka percaya kepada
Allah, tetapi mereka mensyirikkan Allah. Itu beza dia. Kan? Jadi keadaan sosiologi, keadaan sosial ketika itu dia berbeza. Betul. Terima kasih banyak-banyak. Memang masa zaman Firaun memang orang lelaki yang dibunuh. Tapi Allah takdirkan terlepas orang lelaki Nabi Musa sampai masuk ke dalam istana dia sendiri. Allah takdirkan dengan hebatnya Allah Taala dalam keadaan dia duk jaga sangat tak nak bagi orang lelaki hidup. Tapi kalau dalam keadaan masyarakat jahiliah sebelum kedatangan Islam itu, mereka nak orang lelaki hidup sebab apa? Kita baca, siapa-siapa yang dekat sini belajar kan, belajar tentang sosiologi, dia faham keadaan masyarakat dan niche ataupun kehendak masyarakat. Dalam masyarakat juga, bila kita kata kehendak masyarakat, dia ada banyak kehendak. Kehendak masyarakat awam ke kehendak masyarakat bangsawan. Orang-orang yang berada di atas, dia ada kehendak-kehendak dia akan kontrol. Kehendak masyarakat bawah ni dia ada kehendak dia, tapi dia tak boleh exceed the limitation. Dia tak boleh melebihi daripada apa kehendak orang bangsawan. Jadi kehendak orang Zahiliah pada ketika itu adalah mereka ni kehidupan dia mereka apa? Kehidupan mereka adalah berperang. Kehidupan mereka ta'assub. Kehidupan mereka ini berperang dia sesama tribe, sesama kabilah. Jadi mereka perlukan siapa? Mereka perlukan orang lelaki. Mereka perlukan orang lelaki. Okey. Jadi bila kita tengok balik, memang itulah keadaan dia berbeza. Dengan masyarakat zaman Firaun dengan masyarakat zaman jahiliah Arab. Okey, dalam silibus sejarah Islam sekolah ada sisi pembunuhan. Ya. Pembunuhan anak perempuan memang Puan Nurhanita, memang dalam sejarah memang ada kisah tentang pembunuhan anak perempuan itu, tapi itulah kita tengok kenapa bila dekat sekolah rendah memang diceritalah di antara perangai orang jahiliah adalah membunuh anak perempuan, tetapi tidak diberitahu justifikasi kenapa anak-anak perempuan itu dibunuh. Jadi bila kita belajar kita kena tengok kenapa mereka dibunuh, kenapa anak lelaki dibunuh pada zaman Firaun. Okey. Puan Noni, okey, boleh tak ada soalan ke? Ada soalan ke? Tak ada Ustaz, saya tertekan, maaf. Okey, tak apa. Sekejap ya. Okey. Jadi kita tengok balik. Kejap, ada satu soalan macam ada tertinggal ke? Kejap. Tertinggal. Kejap. Oh, Puan Izzum Hafsah binti Umar. Ya, Hafsah binti Umar ni dia di golongan Quraisy. Dia adalah isteri Nabi SAW yang keempat. Yang keempat. Dia isteri Nabi SAW yang keempat. Okey, sebenarnya Hafsah bin Umar ni dia dah kahwin dah sebenarnya. Dia kahwin dengan suami yang pertama, nama dia Khunais bin Khudzafah As-Sahmi ke Madinah. Lepas tu dia meninggal, suaminya itu meninggal syahid pada perang Uhud. Kemudian barulah Nabi SAW kahwin dengan Hafsah binti Umar ini pada bulan Syaban tahun ketiga Hijrah. Itu di antara sejarah ringkas Hafsah binti Umar. Okey. Ustaz komen tentang pengguguran anak di awal kandungan. Okey. Yang ni sebenarnya kita akan masuk kepada ada hadis. Sebenarnya kalau tengok hadis-hadis dalam bab ini, dia ada banyak lagi hadis-hadis. Nanti kita akan masukkan sebenarnya ke dalam kita akan masuk sedikit cerita tentang membunuh anak, bukan membunuh anak. Dia termasuk dalam konteks dia panggil family planning juga. Family planning ni ada banyak cerita dia. Sama ada ikat rahim lah, buang alat kelamin ni cerita lain. Makan pil lah, tidak mahu beranak satu hal, ataupun menguruskan
anak-anak itu maksudnya nak gapkan berapa lama, 2 tahun ke 3 tahun ke, semuanya ada perbahasan dengan dalam kalangan ulama. Tapi bila dah tanya sekarang tentang pengguguran anak ini, sebenarnya hukum asal tentang pengguguran anak adalah haram. Hukum asal dalam pengguguran anak adalah haram. Nah, ini secara ringkas saja. Menggugurkan anak dalam awal kandungan adalah haram. Walaupun ada yang kata belum lagi cukup anggota lah, belum cukup sifat lah apa semua, tapi kebanyakan ulama, majoriti ulama menggugurkan anak adalah haram. Kecuali setelah mendapat nasihat, maksudnya di atas dasar mudarat, atau memberi bahaya kepada anak ataupun mak. Dia pun ada beza juga. Kalau bagi bahaya kepada anak, belum tentu lagi bahaya kepada anak. Tapi kalau bagi bahaya kepada mak, dah confirm dah doktor boleh detect direct sebab mak yang zahir. Nampak tak? Dia ada beza lagi, ulama-ulama khilaf dalam bab itu. Tetapi dengan syarat yang basicnya, syaratnya adalah dengan syarat ada yang kata 2 orang doktor Muslim yang ikhlas, doktor Muslim yang adil, ada yang kata 4 doktor Muslim. Maksudnya dia ada banyak syarat yang sehingga membawa kepada memang confirm dia mendatangkan bahaya kepada ibu ataupun anak. Yang tu dia ada perbahasan yang agak detail lah. Tapi yang pentingnya menggugurkan anak dalam kandungan adalah haram hukum dia. Jadi saya perlu memunirkan fakta periwayatan sejarah. Itulah bagi guru-guru yang ada dekat dalam ni, bila kita belajar dah sampai tahap ini, inilah konflik kita sebenarnya. Inilah konflik kita. Kita boleh murnikan kalau soalan tu kita buat. Dan kita boleh ajarkan yang betul kepada anak murid. Sebenarnya itulah tanggungjawab kita sebenarnya. Tapi masalah sekarang ni, bila soalan-soalan itu datang centralized, dia akan bagi impact kepada anak-anak punya prestasi lah nanti. Kalau soalan itu ada dalam soalan-soalan exam yang centralized. Kalau soalan-soalan exam yang tidak centralized, kita yang buat sendiri, kita elakkan soalan-soalan tu. Letak tepilah soalan-soalan yang ada polemik yang confirm tidak sahih itu, letak tepi, buatlah soalan dalam bab yang lain. Wallahualam, itu pendapat saya lah. Tapi memang itulah jadi konflik di antara kita, yang kita boleh jadi guru biasa. Maksudnya kita boleh jadi guru ikut je buku teks walaupun salah. Tapi kita mestilah jadi guru yang bagus. Maksudnya kita mengajarkan anak murid kita benda yang betul. Maka untuk mengelakkan beberapa implikasi kepada prestasi dan sebagainya itu, kita kena bijak lah. Itu saya kata, kecualilah bila soalan itu berlaku dalam bentuk centralized, secara keseluruhan, maksud satu Selangor, satu Kuala Lumpur, satu Malaysia, yang tu yang jadi masalah kadang-kadangnya. Bukan masalah kadang-kadang, masalah selalu macam itulah. Jadi guru-guru yang nak cuba berubah ini tak boleh nak berubah. Sebabnya konten yang ada dalam buku-buku kita tu masih lagi berada dalam konteks yang salah, yang tidak tepat. Jadi itulah masalah dia, Puan Wan Hanita. Jadi sebenarnya kita kalau boleh betulkan maklumat itu dan bagi tahu kepada para pelajar, tapi kena ingatkan para pelajar juga kalau soalan itu sebenarnya benda ni dia ada konflik dengan prestasi dan ilmu. Jadi itulah hasil daripada bila berlakunya kesilapan. Kena pandai-pandai, kena bincang balik eloknya. Sebenarnya benda ni perlu dibawa kepada bahagian pengurusan buku teks, bukan pengurusan buku teks, maksudnya pembinaan modul buku teks tu. Sebab saya pernah duduk dalam meeting tu juga, tapi bila banyak sangat suara daripada saya, cuba tak tahulah sebab apa, saya pun sekali tu je lah dipanggil. Saya pernah sekali terlibat dekat Shah Alam tak silap. Ada banyak benda yang saya kata kena ubah, tapi itulah, banyak juga yang kata okey, dan itulah. Kita pun tak tahu isu apa, isu penerbit ke apa ke, Allah. Saya pun tak nak sebut banyak-banyak dekat sini sebab saya tak tahu ceritanya, tapi saya pernah berada dalam meeting itu dan pernah menegur beberapa perkara, dan memang kita dapatilah ada yang menerima dan ada yang tidak. Jadi kalau ini yang berlaku, memang benda tu belum lagi diubah lah. Saya terlibat dengan, tak silap saya, tingkatan 1 ke tingkatan berapa, bukan sekolah rendah lah. Jadi seingat saya lah kalau saya tak silap. Jadi memang kena pandai dan kena cuba untuk bertindak dengan cara yang betul lah. InsyaAllah moga Allah mudahkan urusan kita, dan benda ni kena sembang dekat lain lah. InsyaAllah. Okey, jadi kita teruskan kepada
kepada hadis yang seterusnya. Kita terus kepada hadis yang seterusnya. Okey, dah habis dah ayat Quran. Bukan dah habis dah, ayat Quran ada banyak lagi. Tapi Imam Az-Zahabi buat mari ayat ni lah untuk menceritakan tentang perkara ni. Okey, tentang perkara membunuh manusia tanpa hak dan dengan sengaja ini. Dan kita masuk kepada beberapa hadis sesempat kita lah. Sempat kita untuk baca dalam tempoh dalam beberapa minit ni, insya-Allah. Nabi kata apa? Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat. Nabi kata jauhilah kamu dan janganlah kamu, maksudnya jauhi itu maksudnya jangan kamu hampiri. Jangan kamu hampiri, jangan kamu buat, jangan teringat nak buat, jangan rasa nak buat. Itulah makna yang kita kena faham. Sab'al mubiqat, maksudnya 7 perkara yang membinasakan. 7 perkara yang membinasakan. Lalu bagi dia fadzakara qatlan nafs allati harramallah. Kemudian Nabi menyebut Nabi menyebut salah satunya adalah membunuh manusia tanpa hak. Membunuh manusia tanpa hak. Okey. Dalam hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kalau tengok dekat dalam kitab ini yang ditahqiqkan oleh Muhyiddin Mastu, tengok dia kata apa? Rawahul Bukhari dalam kitab tafsir, Muslim dalam kitab Al-Iman, At-Tirmidzi dalam kitab tafsir, An-Nasa'i dalam kitab Tahrimud Dam, Abu Daud dalam kitab Talaq, Imam Ahmad pun ada riwayatkan hadis ini juga. Jadi hadis ini tidak ada masalah lah untuk kita guna pakai. Masa kita kata tadi itu, Imam Az-Zahabi ini adalah orang yang betul-betul strict dalam bab hadis ini. Dan Nabi sebut qatlun nafs allati harramallah, membunuh manusia yang mana Allah haramkan untuk kita membunuhnya. Hadis yang penuh dia ada, saya baca hadis yang penuh supaya lepas ni kalau kita ulang pun kita ulang hadis supaya kita ingat. Nabi kata ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah kamu, jangan kamu buat 7 perkara yang membinasakan. Qalu, para sahabat tanya, ya Rasulullah wa ma hunna? Ya Rasulullah, apa dia semua benda yang 7 itu? Qala asyirku billah. Nabi jawab, syirik dengan Allah SWT. Yang kedua, wasihr. Kedua, sihir. Ingat, kadang-kadang kita tak perasan kita buat sihir. Bukan tak perasan, kita terlibat. Terlibat maksudnya kita pergi dekat bawah, bukan bawah maksudnya kadang-kadang bila kita sakit hati sangat, kita pergi, kita teringat nak buat benda tu. Aku kalau, na'udzubillah. Jangan teringat nak mudaratkan orang dengan cara yang halus. Jangan teringat. Doakan diri kita dulu. Doakan orang tu supaya dia jadi baik. Kalau kita doa diri kita saja, okey, alhamdulillah kita terbebas daripada perkara yang tidak baik. Tapi kalau kita doakan dia, ramai lagi orang lain yang akan bebas daripada perbuatan-perbuatan sihir dan jahat dia tu. Itu power doa, pahala yang banyak kita boleh dapat daripada kita dianiaya itu. Memang doa yang dianiaya itu makbul, boleh doa, tak ada masalah, tapi apa yang terbaik untuk kita doa. Sihir. Wa qatlun nafs allati harramallahu illa bil haqq, dan membunuh jiwa, membunuh manusia yang mana Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan hak. Dia letak nombor 3. Nombor 4, wa aklur riba, makan harta riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahf, dan lari daripada medan perang. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat, okey, dan menuduh orang-orang yang mukmin yang sudah berkahwin, yang baik-baik ini, bahawa mereka berzina, menuduh zina. Ini 7 dosa besar, 7 perkara yang membinasakan hidup manusia, yang mana Nabi pesan supaya kita jauhilah daripada 7 perkara yang membinasakan ini. Lepas tu dalam satu hadis yang lain, wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW berkata pada satu hadis yang lain, wa qad su'ila, dan dia berkata itu apabila dia telah disoal, ayyu dhanb a'zam, dosa apakah yang paling besar? Nabi menjawab, qala an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. Dosa yang besar, dosa yang paling besar itu adalah kamu menjadikan bersama-sama dengan Allah SWT itu Tuhan yang lain, mempersekutukan Allah SWT, makna dia. Dan dialah yang menjadikan kamu. Nabi terangkan, qala thumma ay,
Kemudian orang tanya lagi, kemudian apa lagi? Nabi jawab, antaqtula waladaka khasyata ayyut'ama ma'aka. Kamu membunuh anak kamu kerana kamu takut ayyut'ama ma'aka. Kerana kamu takut untuk anak itu diberi makan bersama-sama dengan kamu. Maknanya takut anak tu kongsi rezeki dengan kita. Itu makna dia cakap kampungnya macam tu. Takut bila anak tu lahir, rezeki yang kita duk makan ni kita kena bagi dengan anak-anak. Kita punya takut. Kita punya takut tentang perkara itu. Qila thumma ay qal an tuzani halilata jarih. Kemudian kamu berzina dengan isteri jiran kamu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sebagainya yang macam saya sebut tadi. Saya rasa saya tak boleh nak lama sangat untuk hari ini sebab saya ada kerja. Waktu kerja saya rasa macam tak boleh nak teruskan. Saya tinggalkan. Kadang-kadang kena buat cerita Melayu. Saya minta maaf, hari ini cerita Melayu sikit. Dia macam suspend. Hadis ni ada banyak cerita dia. Yang pertama, bunuh anak dan dia melibatkan tentang pengurusan anak dan family planning. Nanti kita akan sembang, insya-Allah. Harap-harap jemaah boleh ikutlah lepas ni. Kalau saya diberi masa lagi lah, diberi izin lagi, insya-Allah. Yang kedua tentang berzina dengan isteri jiran. Okey. Kenapa jiran? Kan? Jadi kita tinggalkan cerita Melayu pula hari ni. Saya minta maaf, terpaksalah buat scene cerita Melayu suspend. Nak pukul tapi berhenti iklan, bersambung minggu depan. InsyaAllah kita sambung hari Isnin. Minta kita panjang umur dan Allah bagi kita peluang dan ruang untuk kita terus berada di dalam majlis-majlis ilmu, insyaAllah. Semoga kita diberikan rahmat dan keampunan di atas dosa-dosa yang kita yang telah lalu. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf sebab terpaksa berhenti dulu. Dan kita insya-Allah kita jumpa lagi sesi akan datang untuk kita sama-sama mempelajari ilmu dengan izin Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz Muhammad Azhar atas kesediaan berkongsi ilmu. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari dosa-dosa besar tersebut. Dan sebelum itu diharapkan para jemaah dapat memperolehi manfaat melalui perkongsian ilmu ini. Dan terima kasih kepada penaja dan juga para penyumbang bagi slot tajan ini. Dan saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf jika ada sebarang kesilapan dan salah daripada saya. InsyaAllah semoga dalam kesempatan kita akan bersama-sama lagi dengan Ustaz dan para jemaah sekalian. Dan kuliah kita seterusnya pada malam ini, pada pukul 8 malam ini untuk sesi tadabbur. Dan bagi meneguhkan majlis ini, dipersilakan Ustaz untuk menutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Mas Zainun. Ada yang kat tangan tadi, kalau nak tanya sekejap. Lepas tu saya nak tengok dekat sini Nur Adida Syahrudin ni tentang mengikat rahim di atas nasihat doktor, di atas dasar-dasar kesihatan, itu memang dibolehkan lah. Itu dibolehkan. Tinggal kata tadi disebabkan sebab-sebab kesihatan, insya-Allah tak ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Salam. Terima kasih Ustaz.